ada bagi dalam grup. So apa tak tahu rekod ni supaya awak boleh tengok. Okey. Buat rekod ni ke apa supaya awak boleh tengok dah nanti. Bila-bila awak nak tengok balik kan. Okey, tertinggal sebagainya awak boleh tengok balik. Okey. Okey, okey, tujuan kita bagi nota ni lebih awal ialah supaya awak print sebenarnya. Dan kalau boleh saya nak awak print nota ni. Dan semasa kuliah dijalankan, semasa kuliah berjalan, apa saja yang lecturer cakap, saya cakap, awak akan take note pada nota ni, awak akan contoh-contoh nota ni sikit, macam itulah. Dan di mana ada kesilapan, awak akan perbetulkan. Nota ni pun ada silap macam nota fluk juga kan. Ada part yang silap, so awak kena betulkan. Itu tujuan dia. Lepas tu nota ni diberi lebih awal. Kan, lebih awal. Okey, kalau awak tak gunakan peluang tu, itu ulang pada awak lah. Kan. Okey. Sekarang ni kita masuk chapter 1, hydrostatic force. Kita ada lebih kurang dalam 2 jam. So kita kena tahu dulu. Apa itu hydrostatic force? Kan. Hydrostatic force ni adalah satu daya yang dikenakan pada objek yang penuh. Hydrostatic force ni adalah daya yang dikenakan pada objek yang penuh. Okey. Di mana kalau kita lihat kes, objek yang penuh tu berlaku di mana? Objek yang penuh ni berlaku di dalam tangki, saya kata. Maknanya statik ni ialah tidak bergerak, hydro ni air. Force ni daya lah, daya yang dikenakan pada air yang tidak bergerak. Okey. So, terutamanya kalau kita lihat kes tangki. Okey, tangki. Saya kata ni adalah tangki. Okey, ni adalah tangki ya. Tangki ke reservoir yang besar, tak bukit ke, tak kira lah apa saja. Tangki rumah awak lah ni. Saya ambil contoh tangki kat rumah awak. Sebenarnya tak kisahlah, tangki mana-mana pun sama je. Okey. So tangki ni sebenarnya dia adalah open channel. Tangki ni open channel, dia saluran terbuka. Walaupun awak nampak tangki ni tertutup, awak kata ada penutup dia ni tertutup. Tapi dia bukan kedap udara. Dia bukan kedap udara. So dia adalah open channel. Dia adalah open channel. Macam yang kita belajar masa fluid mekanik itulah. Dan lecturer dinyatakan bahawa tangki ni dia adalah open channel. Dia tidak kedap udara. Kan? Tujuan dia ditutup ni supaya binatang-binatang tak boleh masuk lah. Kan? Burung-burung ke datang minum air, mandi-mandi, berak dalam tangki ni lah. Lama-lama tangki ni pun tercemar. Kan? Burung datangan. Burung di kawasan bandar, kat mana lagi dia nak mandi kan? Nak cari sungai, kan banyak tempat ada sungai kan? Bukan semua tempat ada sungai. Nak mandi dalam longkang, air kotor sangat. Burung ni nak mandi pun dia pilih juga air kan? Kalau sungai tu mungkinlah dia mandi. Lopak-lopak air ke kan? Kalau longkang teruk sangat, longkang di kawasan bandar, tak adalah burung nak minum air tu kan? Okey, so tujuannya itulah untuk menghalang daripada binatang-binatang. Kan? Datang pula monyet. Monyet ni, cerita monyet ni kan, di kawasan bandar pun ada juga monyet sekarang ni. Dulu kampung je ada monyet. Saya ingat dulu saya membesar saya pernah masa zaman saya sekolah tingkatan 2, tingkatan 3 dulu, saya sekolah di daerah Hulu Perak. Di daerah Hulu Perak di Lenggung. Sekarang ni membangun dah sikit, dulu Lenggung ni agak mundur. Kan? Dia punya pekan dia lebih kurang macam pekan Pasir Panjang. Bandar Lenggung ni di daerah. Dia punya bandar Lenggung, pekan dia bagi pekan Lenggung tu sama lebih kurang macam Pasir Panjang. Pasir Panjang dekat Port Dickson. Bangunan satu baris macam tu je. Dan saya duduk dekat Lenggung tu lah. Saya tengok masa tu
spesies beruk lah kan, beruk besar, sama besar dengan orang saiz dia. Dia duduk atas jalan, saya ingatkan orang. Pergi dekat baru nampak beruk, terkejut saya. Punyalah besar, saya tak pernah tengok lagi sebesar ni kan. Dan zaman tu nampaklah besar-besar, lepas dah tu yang dah kawasan bandar dia tak nampak dah besar-besar. Tapi sekarang ni monyet di kawasan bandar ada. Rumah saya ni di Melaka, dekat dengan Tesco. Di area kawasan bandar lah rumah saya. Pun ada juga monyet datang ganggu lah. Jiran-jiran kecoh monyet. Entah dari mana datang, nak kata ada hutan, tak ada hutan. Sekeliling saya ni memang kawasan bandar. Kan, dekat stadium Jebak tu kan. Rumah saya ni tak ada dekat-dekat dengan Tesco. Rumah saya. Belakang tu ada stadium Jebak. Semua tak adalah nak kata kawasan hutan, tak ada. Tu ada juga monyet So, tangki ni ditutup tujuan dia untuk itulah. Tapi kalau macam lipas semua masuk tu yang dalam tangki tu ada tahi lipas kan. Lalu tangki rumah kita kena bersih. 6 bulan ke setahun sekali kita kena bersih. Tak boleh 20 tahun tangki tak bersih-bersih. Dia boleh menyebabkan berlaku pencemaran lah. Okey. So, kalau awak rumah sewa taman poli tu confirm lah kan. Bila tu rumah nak bersih kan. So, kalau rumah awak kat kampung tu awak kena panjat lah. Panjat dia. Dan kena bersih lah kan. Dan dia adalah dia ada pipe kan, ada pipe pipe cuci pipe cuci. So awak kena buka dia punya bath dia lah, dia ada bath kat sini kan, dia punya stop cook lah kat sini. So awak kena buka dia punya stop cook dia lah, dan air pun akan keluar untuk cuci tangki kan. Dia ada banyak tangki, dia ada banyak lah pipe kan, pipe distribution pipe kita panggil kan, pipe yang pergi bilik air kan, pipe yang pergi bilik air master bedroom, bilik air tengah, bilik air dapur, dia akan pergi lah kan. Kalau rumah 2 tingkat, kat tingkat atas ada 2 bilik air kan, bawah ada 1 bilik air, dia akan pergi ke bilik air lah, dia tak pergilah ke ruang tamu dan dia pergi pada bilik air. So ada pipe tapping lah kan. Jangan buka yang pipe tapping tu. Yang tu biasa pun tak ada stop cook. Yang biasanya pipe cuci. Dia ada satu stop cook, jadi awak kena buka so air akan keluar lah. Keluar ke mana tu awak tengok pipe ni sampai ke mana. Biasanya dalam bilik air lah kan. Biasanya dalam bilik air, so air ni akan keluar lah. Dan keluar ke bilik air. Ataupun di luar rumah, dekat porch ke atau belakang rumah ke, dia ada pipe kan. So apabila awak nak cuci tangki awak tu, pipe akan mengalir ke situ lah. Jangan pula awak tengok pipe tak ada. Di pipe muncul macam ni je awak buka, habislah rumah awak kan. Habis kena banjir rumah awak. Dan tangki ni biasanya dekat bumbung lah kan. Kalau dia biasanya duduk di atas slab lah. Di atas slab. So, kalau buka tu melimpah-limpah atas slab tak boleh lah. Dia akan masuk ke struktur rumah dan sebagainya. Menyebabkan rumah awak tu akan banjir lah dalam rumah awak tu. Tingkat atas. So, make sure awak kena tengok lah pipe ni. Dia mengalir ke mana. Ke porch ke. Ataupun ada drain water down pipe. Dia mengalir masuk ke drain water down pipe. Dia akan keluar melalui drain water down pipe ke longkang. Okey lah kalau macam tu. So awak kena keluarkan dia semua. Bila dia dah keluar, air dah cetek dah semua, awak cuci. Bus kan. Lepas tu awak masukkan air balik. Penuhkan. Dia ada satu lagi pipe kat sini. Dekat pelampung kan. Pipe kan. Dia ada satu kat sini, dia ada dia punya pelampung dia. Tangki kan ada pelampung kat sini. So dekat pelampung ni bawah, ni pelampung. Tangki mana-mana pun ada kan. So dekat sini ni biasanya ada pipe lah. Dekat pelampung ni ada pipe. So air ni akan masuk ke tangki, dan sini adalah air yang keluar dari tangki. Kan. Yang ni pipe ni dia akan daripada luar lah pipe ni kan. Pipe ni air daripada luar ke meter kan. Ni meter. Itulah sistem sebuah rumah. Okey. Jadi daripada meter ni dia akan naik ke tangki. Daripada meter ni dia akan pergi satu ke tangki, dan satu lagi dia akan pergi kepada sinki, betul tak? Sinki pun air direct. Sinki ni dia bukan air. Sinki ni dia bukan air daripada tangki ya. Sinki ni biasanya kita guna air untuk masak dan sebagainya. Kita tak ambil air daripada tangki. Sebab
kita bimbang air tangki ni dah tercemar dengan taik tikus lah, taik cicak lah, taik lipas lah, macam-macam. Macam-macam najis ada kat situ kan. So tangki ni air direct daripada kita kan. So dia ada yang masuk kawasan sinki dan ada satu lagi dia akan naik ke tangki. Okey. Apabila dia naik ke tangki, dia akan memenuhi lah, tangki ni. Okey. Inilah paip cuci ni awak. Awak ni sebagai orang lelaki terutamanya, perempuan tak apalah, lelaki kena rajin-rajin lah kan. Kena rajin-rajin lah naik ke atas tu. Sebab dah belajar civil engineering ni dan awak kena rajin-rajin lah untuk cuci tangki. Nampaklah sikit awak punya civil engineering tu kan, barulah ada beri manfaat sikit pada keluarga. Ini tidur je kerja, makan tidur, tak ada hasil tu. So sebenarnya awak panjat lah dan cucilah tangki kan. Hati-hatilah panjat tu kan. Nanti orang kata mana boleh panjat cik, bahaya. Kalau awak budak terima mungkin lah kan. Masalah kita civil engineering kena pandai lah kan, panjat, tahulah tempat mana boleh pijak, tempat mana tak boleh pijak. Dah belajar civil pun tak tahu kan. Kalau budak kata 5 tu memang tak boleh lah kan. Marahlah ayah awak, ni awak belajar civil engineering ni, bolehlah panjat. Nak panjat tu macam mana naik ke tangki? Nak panjat daripada luar rumah ke? Tak, dalam rumah. Biasanya awak tengok ceiling tu, dekat bahagian bilik air, biasanya ada satu ceiling yang terbuka. Awak masuk ke situ. Tentu kan, macam rumah saya ni pula. Saya rumah teres 2 tingkat. Saya boleh juga ikut beranda. Panjat ikut beranda naik kan, sebab dia kat atas bumbung sana. Ada yang dalam bumbung tangki ni, ada yang di luar bumbung. Macam saya di luar bumbung kan, dia ada tengah-tengah luar bumbung tu. Situ ada tangki besar. Saya punya rumah macam tu. So depend pada rumah lah. So kalau saya nak masuk daripada bilik air, dia ada juga ceiling yang boleh masuk. Tapi dia tak sampai ke bumbung tu. Dia tak sampai ke tangki. So saya nak naik ke tangki, saya kena naik daripada beranda, daripada koridor depan rumah saya. Okey. So depend lah. So bila naik tu barulah kita bersih. Saya bukan nak cerita pasal bersih tangki saja sebagai additional pada awak, supaya awak tahulah tentang tangki ni kena bersih kan, sebab ada najis. Bila dah basuh semua air sabun ni kena clear lah. Nanti kan ayah awak mandi berbuih-buih keluar air kan, marah pula ayah. Civil engineering apa benda ni ayah cakap ni, mandi tak ada nak sabun, dah berbuih-buih macam air sabun dah. Kalau sabun tu pakai sabun mandi tak apalah kan. Ini pakai pula sabun cuci kereta. Pedih mata ayah. So kena cuci lah, sabun kesal-kesal sabun tu pun kena cuci dan keluarkan dia melalui pipe yang sama lah kan. Bukan awak ada cedok keluar macam bibi tu, bukan lah. Dia ada pipe dia, awak just buka je pipe dia keluar. Bila air dah surut, awak pun pakailah brus kan. Buanglah ni, dalam ni ada banyak keladak-keladak ni. Campur dengan air banyak ni kan. Sebab air di Malaysia ni bukan bersih mana pun, ada klorin sebagainya kan. Dan dia bentuk keladak dekat bawah ni. Kadang-kadang ni bawah ni dia punya keladak dia tu kan, sebab apabila dia tap pipe, biasanya dia tak tap di break paling bawah. Dia tapping pipe ke bilik mandi, saya kata kan. Ni. Dia tapping pipe tu agak tinggi, atas sikit daripada tu. Kalau awak tak percaya, awak boleh naik tengoklah tangki tu. Yang ni yang pergi ke apa ni? Bilik mandi, bilik air ya. Pergi ke bilik air. Pipe yang saya kata tadi, pipe agihan lah. Itu boleh istilah dia lah, pipe agihan. Okey. So ni dia adalah pipe cuci ya. Okey, pipe cuci. Pipe cuci ni itu awak mestilah buka ni pipe agihan ni. Dia biasanya tinggi sebab ni bawah ni ada keladak. Kalau dia tapping pipe dekat bawah dengan mandi asyik jatuh keladak di atas kepala kan. Dan ada satu lagi pipe iaitu dia namakan pipe limpah. Okey, ada satu lagi dia namakan pipe limpah. Limpah ni biasanya dia akan tap ke bilik air yang berhampiran ataupun keluar rumah.
Tujuan dia kalau awak punya pelampung awak ni rosak, dia punya valve ni ada valve ni rosak, air akan masuk ke paip limpah ni, so air akan keluar ni. So awak tahu, punya pelampung ni dah rosak. So awak tukarlah, pergi kedai hardware, belilah RM25 ada, RM50 ada pelampung ni, tukar. Senang je tukar. So awak tahu, pelampung ni rosak. Sebab dia lama-lama dia rosak juga. Pelampung ni, bukan pelampung yang rosak, dia dekat sini rosak. So pelampung ni dia jadi kerah, dia tak naik. Menyebabkan air naik, pelampung duduk kat bawah. Tak boleh lah, sepatutnya seiring. Okey. Okey, sekejap lah. Okey, sorry ya. So ada paip limpah lah. Tujuan paip limpah ni ialah itulah. Saya bukan nak cerita pasal tangki saja je, Pak Civil Engineering. Ada lagi tak ni? Senyap ni. Ada ke tak ada? Ada. Ke dah bosan dah? Rasa fed up ke macam mana? Nak cancel kelas? Kalau rasa cik, kalau rasa fed up ke cakap cik, minggu depan lah cik. Tak ada mood. Cakap macam tu. Kan? So saya nak cerita tentang hydrostatic force. Tak masuk lagi ni, baru nak masuk ni. Apa itu hydrostatic force yang saya katakan berlaku dalam tangki? Okey. So dalam tangki ni, awak mungkin jarang dengar kes tangki pecah. Jarang dengar. Dan pecah tu disebabkan oleh dia pecah semula jadi. Bukan pecah sebab awak mengamuk nak cuci tangki, tak boleh awak sepak tangki tu pecah, berlaku juga. Tangki tu pecah disebabkan awak sepak. Kan? Ataupun jenis memandai-mandai. Nak di-tapping paip, nak konon-kononnya nak untuk mesin basuh kata. Kan? Nak tap paip untuk mesin basuh. Dia tak pandai nak tap paip, pecah paip. Berlaku jugalah. Tetapi secara normal dia ada kes paip pecah. Tapi rumah biasanya tak berlaku lah sebab tekanan dia tu tidaklah terlalu tinggi. Tangki rumah pun tak adalah besar mana. Tetapi yang biasa berlaku ialah tangki untuk bangunan. Tangki bangunan rumah flat banyak kes. Terutama rumah flat. Rumah flat atau kuartus-kuartus kerajaan banyak berlaku tangki pecah. Apabila tangki pecah ke atas tu, rumah pun macam bergegar, jadi macam bergegar sikit. Lepas tu air keluar melalui celah-celah dinding. Masa tu orang kuartus pun ketakutan lah, apa benda ni. Hujan, nak kata hujan tak hujan, kalau air apa ni datang. Dan kondominium pun pernah dalam beberapa minggu yang lalu, ada rungutan daripada penghuni kondominium. Awak boleh search lah Google, ada kes. Beberapa minggu yang lalu, bulan 2 yang lalu lah, masa PKP. Dia beritahu bahawa tangki pecah. Jadi merosakkan lift lah, kondo tu. Dan dia tunjuklah gambaran. Dia punya kawasan common area, kawasan public area, koridor apa semua ni kotor. Dan pihak pemaju kata nak bersihkan. Kan? Lepas tu dalam rumah pun kotor dan perabot-perabot pun banyak yang rosak lah, barang-barang elektrik. Rosak disebabkan tangki atas tu pecah. Kan? Dia orang buat rungutan lah masuk dalam TV. Saya tengok dalam TV. Dan dia kata pihak pemaju sepatutnya bertanggungjawab lah. Kan? Pihak pemaju pun dah berjanji. Sebab bukan kesalahan owner kan. Orang yang beli rumah tak salah, tangki pecah. Majulah kan. Rumah baru beberapa tahun duduk dah macam-macam kes berlaku. Dan dia boleh merosakkan barang-barang mekanikal lah macam lift dan sebagainya. Okey. Jadi fenomena tangki pecah ni berlaku. Bukan tak berlaku. Kan? Rumah flat ke, rumah kondo ke, bangunan pejabat ke, berlaku apabila dia melibatkan tangki yang besar. Dan kalau pecah dia melibatkan kerosakan yang besar juga, tak sikit ya. TV apa semua yang kena peralatan wiring habis. Wiring pun semua habis.
Macam rumah kena banjir lah juga kan. Walaupun beli rumah tinggi, tingkat 20. Kan? Tapi kalau tangki pecah je macam rumah kena banjir. Jahanam habis dengan perabot-perabot dan sebagainya. Okey. So kenapa pipe ni pecah? Disebabkan wujudnya daya. Daya ni lah yang kita kata hydrostatic force. Daya hydrostatic. Daya hydrostatic kenapa civil engineering belajar? Sebab dia bahaya. Dan walaupun kita kata air je pun, tak. Air pun bahaya. Tengok tsunami, tak bahaya. Tengok yang berlaku di Gunung Jerai baru-baru ni, peristiwa yang berlaku di Gunung Jerai, tak bahaya ke? Bahaya kan? Okey, yang peristiwa Gunung Jerai tu, nantilah saya ada masa saya cerita kat awak. Apa yang berlaku di Gunung Jerai kan? Betul tak dengan apa yang orang kata kesan pembarakan dan sebagainya? Okay. Nantilah ada masa, tak ada cerita sekarang sebab terkeluar tadi. Sebab itu tak ada kena-mengena dengan hydrostatic ya. Yang ni hydrostatic. So disebabkan rupa-rupanya dekat dinding-dinding ni wujudnya tekanan. Tekanan ni kadang-kadang dia besar. Dia bergantung kepada kapasiti air. Bergantung pada kapasiti air. So menyebabkan tangki ni boleh pecah. Dan bila dia pecah mendatangkan banyaklah kerosakan-kerosakan dia. Awak bayangkan kalau reservoir pecah, tangki yang besar atas bukit tu pecah, yang tu pun banyaklah kesan-kesan dia juga pada penduduk-penduduk setempat. Dia boleh mendatangkan kecelakaan pada orang. So, yang ni kita belajar. Kes yang lebih besar empangan. Nanti kita akan sentuh pula tentang empangan. Saya hari ini cuma nak terangkan tentang hydrostatic force saja. Okey. So, wujud daya dia, satu daya pada dinding, yang kedua daya pada dasar. Daya pada dasar, formula dia tak sama dengan daya pada dinding. Okey. Daya, simbol dia F lah. F sama dengan I lah, tekanan. Tekanan ni lebih kurang sama je. Nanti saya beritahu apa kaitan tekanan dengan F. Sama je. P sama dengan F bahagi dengan P. Ini dia punya hubungan dia. Apa hubungan daya dengan tekanan? Ialah tekanan ni apabila daya bahagi dengan luas, itu saja. Dan apabila daya bahagi dengan luas, maka kita panggil tekanan lah. Kalau tak bahagi dengan luas, kita panggil dia daya. Okey, kita panggil dia daya. Daya ni apa benda pula? Daya ni ialah M darab dengan G. M darab dengan G. M ni jisim. Jisim apa? Jisim air ni lah. Macam mana nak dapat? Timbanglah, awak kena timbang, tahulah. Ataupun tengok berapa liter. Okey. Sebagai general note pada awak kena ingat ni, satu statement. Iaitu 1 liter bersamaan dengan 1 liter persegi. 1000 liter. Okey. 1 liter sama dengan 1 kilogram. 1 kilogram air. 1 liter sama dengan 1 kilogram air. Okey, yang ni awak kena hafal lah. Kalau 1000 liter maknanya 1000 kilogram lah. 1000 liter sama dengan 1 liter persegi. 1 liter persegi ya. Sama 1000 liter. Ini awak kena tahulah, engineering kena tahu ni. Kalau tak tahu nanti memalukan. Okey. Satu, kalau dah tangki ni 1 meter padu, maknanya tinggi dia 1 meter, lebar dia 1 meter, panjang dia 1 meter, 3D punya. Panjang dia 1 meter, maknanya dia adalah 1 meter padu dan dia boleh membawa air paling banyak pun adalah 1000 liter. Maknanya 1000 kilogram.
Berat juga 1000 juga. Berat kalau manusia yang budak-budak gemuk, berat tu 100 kan. Ada 10 orang budak gemuk dalam tangki. Beratlah dia. So, darab dengan G dan darab dengan bagi dengan A, maka kita dapatlah tekanan. F bagi dengan A, kita dapatlah tekanan. So, tak ada masalah lah. Kalau walaupun kita kata besar juga tekanan dia, kena dia tu. Kalau tangki yang 1 meter pun standard lah. Tangki 1 meter cube kan. Tangki biasa rumah. 10 orang budak gemuk ibarat duduk dalam ni, berat lah juga awak cakap. Ya, berat. Tetapi tak ada masalah sebenarnya berat pun sebab dia disokong oleh papak ataupun bing. Ada kita panggil bing yang jenis galas beban ni. Sebab tangki ni dia tak boleh duduk di awal-awangan. Ikat dengan tali tak boleh, dia mesti duduk pada bing. Dia duduk pada bing, ada bing ni kat bawah ni. So daya yang ada pada tangki ni kalau awak belajar design kan, dia kena kira ni berapa daya dia akan transfer pada beam dan beam ni nanti akan transfer pada pada column. So dia tak ada masalah. Kan? Dia tak ada masalah. Kalau ikutkan dia tak ada masalah. Dan ada juga rumah-rumah lama dia tak ada beam, dia ada kayu alang. Kayu alang, kayu yang dia tak kayu dia, susun kayu dia. Maknanya tangki duduk atas kayu. Yang ni masalah sikit. Kalau awak tengok rumah awak ni, tangki awak duduk atas kayu, yang ni masalah sikit. Sebab kayu ni dia sampai masa dia merepuk. Anai-anai kan, rumah kena anai-anai, biasalah kan rumah kena anai-anai. Dan menyebabkan kayu tu patah dan tangki pun jatuh ke dalam rumah awak lah. So keadaan ni bahaya. Sebab tu kita belajar civil, kita kena naik atas juga tengok apa dia. Takut kita punya roof trusses rangka bumbung kita tu dah dimakan anai ke, kita kena tengok juga. Kita belajar civil. Dan kita kena tengok tangki ni punya dia punya tapak dia ni, kayu alang dia tu. Kalau dia letak atas beam ataupun slab lah. Slab. Ada juga yang letak pada slab. Bawah ni ada slab. Slab. Papak kan, slab kan. Papak, slab. Kalau beam rasuk kan. Ada slab beam, slab tangki punya slab, itu tak ada masalah. Tak ada masalah, awak tak perlu risau. Sebab anak-anak itu dia tak makan slab. Dia makan kayu je. So awak tak perlu risau lah. Just tengok dalam tu bersih ke kotor. Kalau kotor, kena cuci lah. So, ini daya dia. Daya ni adalah daya hidrostatik. Tekanan kat sini ialah tekanan hidrostatik. Okay, tekanan dengan daya ni ada kaitan. Apa kaitan dia ialah F bagi A. Okay. So, dan tekanan yang kat sini. Apa pula tekanan yang kat sini? Adakah sama formula dia? Tak. Kat sini formula dia berbeza. Apa formula dia? Saya kat MP sini lah. Ni ni dia cerita ni. Ada force ni semua kena. Ni formula dia kat sini. Dan pada dinding, formula dia pada dinding ialah ni dia. Ini formula yang dikenakan pada dinding. Kanan sama dengan rho G H. Kanan sama dengan rho G H. Okey. So kalau tekanan sama dengan rho G H, maka sempit sangatlah. Ataskan sikit. So kalau kita nak kira daya dia, macam mana pula nak kira daya dia? Okey, kalau kita nak kira daya dia ialah F sama dengan rho GH ni juga. Rho GH. F sama dengan rho GH. Tapi beza dia ialah dia perlu didarab dengan A. Okay, dia perlu darab dengan A lah. Maka dia akan jadi daya. Itu saya kata dia ada kaitan antara daya dengan tekanan ni dia saling berkaitan di antara satu sama lain. Ini adalah daya. Sebab apa? Dia daripada formula ni lah. Ini adalah formula asas dia yang menghubungkan formula ni lah. Okay. So kalau awak nak kira kat sini, awak just F sama juga dengan
P darab A kan, P darab A. So P ni rho GH darab dengan A. So dapatlah formula F ni. Okey, maka kita dapatlah formula F ni. Seperti mana yang dalam nota. Ni rho GH darab dengan A. Tunjuk formula lain lah. Awak tak nampak. Ni. F daya hidrostatik ialah rho GH darab dengan P. So maka terhasillah formula ni. Ni adalah formula daya hidrostatik. So ada dua formula, satu yang ni, satu yang ni. Ada dua. Okey, ni di dinding, yang ni pada dasar. Tak sama, tak sama. Okey, tangki ni biasanya bentuk dia bukanlah segi empat, biasanya dia bulat, betul tak? Dia bulat tangki. So kita nak kira pada dinding dia, ni dia. Okey. So kalau kita lihat pada formula ni, takkan sikit jauh sangat. Okey, saya kata tadi formula ni pun sama. F bagi dengan A, tekanan dia. Yang ni saya kata kita tak perlu risau tentang tekanan ni. Sebabnya tekanan yang wujud pada sini, dia akhirnya dia berkongsi kepada papak ni, slag ni. Dia akan distribute dia punya load dia pada slag, dan slag ni nanti dia akan distribute pada beam. Mungkin ada beam untuk tangki ya. Kat atas tu kalau awak tengok adanya papak, dan di tepi tu ada beam. Ataupun mungkin dia papak julu, whatever lah engineer punya design kan. Mungkin dia papak cantilever, tak kisahlah kan, macam-macam boleh buat kan engineer punya design. Ataupun mungkin dia ni daripada pre-stress punya, pre-stress punya konkrit kan. So tak kisahlah, maknanya dia akan distribute dia punya beban tadi sehingga pada kolom akan pergi pada foundation dan sebagainya lah. So tak ada masalah. Masalah dia ialah beban yang dikenakan, tekanan yang dikenakan pada dinding ni. Yang ni dia tak ada nak distribute ke, nak diagih-agihkan ke mana-mana, tak ada. So sebab itulah, kalau kes yang mana tekanan dia besar, kan, dia biasanya tangki ni dia pecah di tepi, dia bukan pecah kat bawah ni. Kan, bawah ni tak pecah, dia pecah di dinding. Okey. Kalau awak tengok kes kat sini kan, formula yang kita belajar ni, kita dapati pada dinding, senyap ni ada lagi tak? Cuba awak keluar suara sikit. Okey. Tengah kusyuk ke? Kalau tengah kusyuk tak apa. Takut main the line tak. Okey. So tekanan P ni, saya tak tulislah tekanan lah. Awak tahulah P sama dengan rho GH. Kalau awak tengok dekat sini ya, nilai rho ni adalah nilai yang constant. Nilai ni tak pernah berubah. Awak belajar fluid, awak belajar hydro, nilai rho air ialah 1000. Okey, rho air ialah 1000. Dia adalah nilai yang constant. Tempatan besarlah. Okey, ketempatan air nilai dia ialah 1000 kg per meter padu. Dia tidak pernah berubah. Itulah nilai dia. Okey. Saya buat ketempatan air. Lepas tu ketempatan minyak. Ketempatan minyak kan, nilai dia ialah sekitar 8. Dia bergantung pada minyak lah. Minyak ni ada banyak jenis minyak kan. Ada yang 700 pun ada. 700 pun ada. 700 hingga ke 900 kilogram per meter padu. So dia depend lah, dia bergantung pada minyak. Minyak ni ada banyak jenis. Minyak petrol, minyak diesel kan. Minyak ada plumbum, tak ada plumbum kan. Minyak senyonyo, minyak dagu, macam-macam jenis minyak ada. So dia ketempatan yang berbeza-beza lah. Lepas tu ada lagi ketempatan air, udara. Udara ni gas dan sebagainya lah. Biasanya dia adalah di antara
1 lah nilai dia. Lebih kurang dalam 1 lah. 1 point something lah. 1 point something. Ataupun saya buat lebih besar daripada 1.0. Kecil je kan. Kilogram per meter padu. So dia gantunglah. Okey. Kalau ketumpatan merkuri, ini paling besar lah. Ketumpatan merkuri ialah 13,500. Patut tengok merkuri ni macam bola seketul je kan. Itu merkuri. 13,500 kilogram per meter. Ataupun awak sebut biasanya dalam awak sebut 13.5 darab 10 kuasa 3, betul tak? Darab 10 kuasa 3, sorry. Ataupun 13,500 samalah dengan 13.5 darab 10 kuasa 3. Samalah kan. So baru buat tanda lah. Buat tanda kuasa 3. Cuma nak beritahu awak bahawa nilai-nilai ni sebenarnya kita katakan dia adalah nilai constant, nilai yang tidak berubah. Dia tak akan berubah. Kalau merkuri itulah nilai ketumpatan dia. Okey, kalau dia udara lebih kurang lah. Udara ni ada banyak jenis juga. Sebab ada banyak jenis gas kan. Tapi kalau udara biasa-biasa dalam latihan biasanya kita ambil 1 lah, 1.000. Maknanya 0.00 lah. Okey. Udara. Air ni memang kita pakai 1000. Kita tak pernah pakai lain daripada 1000, tak pernah. Memang kita pakai ketumpatan air adalah 1000 kg per meter padu. Okey. Okey, seterusnya. Maksud dia ialah nilai rho ni ialah nilai yang constant. Dia nilai yang constant. Kita boleh abaikan dia. Nilai rho ni kita boleh abaikan dia. Begitu juga dengan nilai G. Okey, nilai G. Nilai G ni juga adalah nilai yang constant. Nilai yang tidak berubah. G ni ialah kejutan graviti. Kejutan graviti ya. Kejutan graviti. Kejutan graviti, G ni nilai dia juga constant, tak berubah. Daripada awak belajar fluid mekanik sampai hari ni awak belajar hidrolik, nilai dia tetap adalah 9.81. Tak berubah kan, 9.81. So nilai ni juga constant, dia tak berubah. 9.81 meter per second kuasa 2 kan. Kan Okey. So dia nilai yang tidak berubah juga. Second kuasa 2 sebab dia kejutan. So dia juga constant Dia juga constant. Tak berubah. So apa yang membezakan dia? Yang membezakan P ni ialah sebab tu kita katakan bahawa P ni tekanan adalah berkadar langsung. Berkadar langsung dengan hash. Okey, ini adalah berkadar langsung dengan hash. Hash tu apa? Hash tu ialah head. Head. Ada orang kalau tanya dia height. Tak, dia bukan height, dia head. Okey, head. Bukan height ya. So kalau P ni berlaku kat sini, dia turus kita panggil turus. Kalau P berlaku kat sini, so kat sinilah dia punya titik dia lebih kurang kat sini, betul tak? Kat situ titik dia. So dia punya hash dia ialah hash ni lah. Ni yang bersilang. Hash yang bersilang ni sini ke sini, inilah dia punya nilai hash tu. Dan nilai hash ni, head ni ialah dipanggil juga sebagai turus tekanan. So tekanan adalah berkadar langsung dengan turus tekanan. Itu yang awak baca, dia kata pressure ni, dia kata berkadar langsung dengan
dia panggil head pressure. Maknanya turus tekanan. H ni ialah kedalaman ni. Sebab tu kita tak panggil height. Kalau height ketinggian, ini bukan ketinggian. Ini ni kedalaman. Dan dia semakin dalam. Okey, ini adalah H. Okey. Atau nak lebih tepat lagi ialah kita guna simbol HP. Ini adalah P, ini adalah HP. HP itu ialah kedalaman pusat tekanan. Ada dalam nota. Okey. Itu lebih tepat kalau kita guna simbol HP. HP. Okey. So daripada persamaan ni, apabila kita katakan kat sini P ni adalah berkadar langsung dengan H. P ni berkadar langsung dengan H, maka kalau nilai H ni makin tinggi, tekanan dia makin tinggi, betul tak? So maknanya dekat sini, kalau macam tu bermakna tekanan yang paling bawah ni ialah dekat bawah ni lah nilai tekanan yang lebih besar sebab nilai H dia lebih besar. Kan? Sebab nilai H dia lebih besar. So apabila kita dapati bahawa dekat sini paling besar, sebab itulah kalau kes tangki, kalau awak jumpa tangki, kalau kes tangki pecah, tangki dia akan pecah dekat bawah. Sebab apa tangki pecah dekat bawah? Sebab tekanan paling besar dekat sini. Mana ada tangki pecah kat tengah ni, kecuali awak tendang. Awak terhajar tangki ni kan, nak marah. Kan? Maka dia pecahlah ke atas. Tapi kalau secara natural, semula jadi dia akan pecah di bahagian bawah. Tangki ini akan pecah disebabkan oleh tekanan. Okay, disebabkan oleh tekanan, dia akan pecah di bahagian bawah. Kan? Bawah disebabkan oleh tekanan. Ini kita kena tahulah. Okay. Sama juga dengan sama juga dengan empangan ataupun tak kisahlah retaining wall ke apa ke kan, retaining wall ke embankment ke, samalah. Maknanya dia adalah monumen yang untuk menahan air. Okey. Kalau empangan, okey, tak kisahlah apa-apa, empangan lah je bahasa Melayu. Ataupun retaining wall ke, okey. Kalau misal kata dia menanggung air, kat sini ada lapisan air. Okey, kalau kat sini ada lapisan air. Okey. Jadi empangan ni air dalam drawing biasanya simbol dia macam ni kan. Simbol dia buat macam ni. Biasanya dalam drawing dia buat segitiga macam ni lah. Dan dia akan tulis ni WL. Stand for water level. WL ni adalah water level. Okey, ini empangan. Di mana empangan ni dia akan menanggung air lah. Dan dekat sini wujudnya daya hidrostatik. Daya hidrostatik akan wujud kat sini lah. Daya hidrostatik akan wujud kat sini. Dan formula untuk tekanan tu ialah formula ni. P sama dengan rho G H. Okey, ni formula dia. P sama dengan rho G H. Maka wujudnya dekat sini lah tekanan hidrostatik. Ataupun dikatakan daya hidrostatik pun samalah. Cuma darab dengan A dia akan jadi daya. Okey, so dia akan wujud dekat sini lah daya hidrostatik. So daripada sini kita dapati bahawa tekanan paling tinggi dekat bawah ni dan daya paling tinggi pun dekat bawah ni juga. Okey. So kalau empangan, sebab tu empangan kalau dia pecah di bahagian bawah. Sebab tu awak tengok kalau hujan lebat kan. Saya ada baca je laporan daripada Jabatan Meteorologi yang dikeluarkan semalam dekat saya. Awak boleh cek dalam Facebook ke website Jabatan Meteorologi. Dia menceritakan tentang fenomena perubahan monsun yang berlaku, iaitu tentang taburan air hujan. Kita dalam bulan 10 ni,
di banyak kawasan di Semenanjung dan Sabah Sarawak akan berlaku tambahan taburan daripada purata, nilai purata. Nilai purata kita ialah sekitar 250. Tetapi untuk bulan ni kita mungkin akan terima sehingga 500 mm air. Hanya berlaku tambahan 500, dan ada negeri di pada timur macam di Kelantan dan Terengganu kemungkinan akan terima dalam bulan 10, 11, 12 dianggarkan, dan juga bulan 1 akan berlaku sehingga 1000 mm air. Maknanya 4 kali ganda hujan kalau ikut laporan daripada Jabatan Meteorologi lah yang buat kajian cuaca. MET kalau tengok MET, MET, Meteorologi Malaysia punya meteorologi. Okey. So akan menyebabkan air ini akan banyak di empangan sebab hujan. Hujan ni akan mengalir masuk ke sungai dan dia akan pergi pada empangan-empangan lah. Empangan ni ada banyak. Awak jangan tengok kat sekeliling je. Kan? Di Negeri Sembilan pun ada. Kebanyakannya empangan dik lah. Di bawah dik yang saya cakap tadi. Bukan empangan hidro di bawah TMB tu ada di Kenyir je. Dan juga ada di Projek Bakun, Sarawak, Sabah adalah kan. Tapi empangan yang kita sembang pasal empangan dik, empangan saliran untuk pertanian. Ada banyak, semua negeri ada. Dan juga untuk water punya water supply ya. Daripada empangan dia akan pergi pada treatment plant, dia akan masuk ke tangki-tangki mahawak lah. Maknanya perlu, empangan ni perlu. So boleh kata every state memang ada empangan. So kalau kita baca laporan meteorologi yang dikeluarkan semalam tentang taburan air kan. So masa tu kita seolah-olah kena bersedia akan berlaku banjir lah di beberapa area. Ada di Johor, ada di area utara, di Perak, di Kedah sebagainya, ada kawasan-kawasan rendah mungkin akan dinaiki air. So fenomena dia pernah berlaku lah di beberapa negeri dulu. Apabila air empangan ni dah tinggi, kan pihak dia terpaksa kena buka empangan. JPS tadi dia terpaksa buka dekat splitway. Dia ada laluan dia, pintu dia, dekat atas ni ada pintu dia panggil splitway. Dia tujuan dia ialah untuk dia keluarkan air. Dia kena keluarkan air. Dia kena keluarkan air kan. Dan air ni tadi akan mengalir ke sini lah. Tujuan dia apa? Tujuan dia ialah, dia panggil splitway. Tujuan dia ialah supaya empangan ni tidak pecah. Empangan ni dia ada hak dia. Sampai satu level dia dah tak boleh nak tanggung dah air. Kalau dia tanggung juga, maka empangan ni akan berlaku pecah. Dia akan pecah. Di mana? Di sini. Dan fenomena dia pecah ni jauh lebih bahaya lah. Kan? Sebab kalau dia pecah, air akan keluar daripada sini. Maknanya seluruh air daripada empangan ni akan keluar. So lebih baik dia buka sikit je. Dia buka sikit ni pun, kan, awak belajar orifis besar ni kan, orifis besar. Sebab dia menyebabkan besar empangan ni. Walaupun dia buka sikit pun, itu pun awak nampak rumah-rumah di sekitar ni banyak yang dah dinaiki air. Macam berlaku banjir di Gua Musang, awak tengok dulu kan. Gua Musang ni kawasan hulu yang agak tinggi. Orang pun tanya, macam mana Gua Musang berlaku banjir ni? Ramai juga ada yang meninggal kan. Macam mana boleh berlaku banjir? Dia kawasan hulu. Biasanya kawasan hilir. Disebabkan oleh buka empangan. Bila buka empangan dia, kemungkinan tak ke hulu hilir lah kalau dia nak kena. Kan? So tujuan buka empangan tu ialah untuk mengelak daripada kecelakaan yang lebih besar. Okay. Sebabnya empangan ni dah tak boleh nak menampung. Ini ialah profil tekanan. Profil tekanan. Profil tekanan ni ialah gambaran tentang tekanan. Di mana yang saya kata tadi, P ni berkaitan langsung dengan H, bermakna tekanan paling bawah ni ialah yang paling besar. Jika nak dibandingkan kat sini. Sini ni tekanan atmosfera, awak dah belajar. Kalau open channel, tekanan atmosfera di tekanan atmosfera equal to 0. Sebab apa 0? Ini adalah yang pertama sebab dia adalah tekanan tolok yang digunakan pakai oleh jurutera. Yang kedua ialah apabila H ni kosong, automatik lah dia jadi kosong lah.
H masuk kosong, tak kira lah G9881, I 1000 pun dia tetap darat kosong jadi kosong. So tekanan sini jadi kosong dan tekanan ni dia akan bertambah. So tekanan paling tinggi di lapisan paling bawah ni lah. So empangan ni terpaksa dibuka untuk mengelak daripada berlakunya empangan ni pecah di bawah. Kan? Buka tu pun dah banyak dah, macam-macam dah berlaku kan. Bayangkan kalau pecah. Kalau pecah ni tak tahulah apa yang jadi. Memang tak sempat lah. Susahkan kata orang kampung. Orang yang kerja dengan jaga empangan pun silap-silap dia pun akan efek juga kan. Sebab dia duduk kat empangan ni pejabat dia. Atas ni kan. Kalau pecah habis dengan diri dia. So itulah menyebabkan dia akan buka empangan. Okey. So dah sejam dah. Ada apa lagi? Ada apa tanya saya sebelum saya pergi lebih jauh? Ada tak? Ada. Jawab pun macam ngantuk je. Ada sejam lagi. Sabarlah, saya pun dah kering dah tekak ni baby ni. Okey. So daripada apa yang saya cerita kat sini ialah tentang daya hidrostatik ni sebenarnya dia juga berbahaya. Sebab tu kita belajar. Kalau dia tak bahaya, kita pun tak belajar kan. Sebab kita civil engineering, kita belajar sesuatu yang bermanfaat dalam bidang engineering. Okey. So sebab itulah dia bahaya dan kita belajar. Jangan kata hydrostatic force ni tak ada apalah kata hydrostatic force dekat tangki, tak semestinya tangki, empangan pun sama. Kan? Awak nanti kalau malah nak kerja site, kadang-kadang ada orang malah kerja site kan. Saya dulu jiwa saya memang kerja site. Memang saya kalau tanya kita nak jadi apa? Site engineer saya kata. Kan? Memang gila betul nak jadi site engineer. Sampai kan dah grad lah, saya isi jobnya apa ni? Job peluang pekerjaan, kerja kosong. Saya tengok site engineer je baru saya apply. Tengok site engineer apply. Dan memanglah saya jadi site engineer lah kan. Tapi bila kerja ni pun tak sama ni macam praktikal. Praktikal 6 bulan seronok, kerja tak seronok. Jadi site engineer. Mula terfikir nak kerja lain. Kan. Mula saya fikir, tak seronok lah. Kan. Kalau awak alami benda yang sama macam saya, awak bolehlah apply kerja lain lah. Kerja empangan ke, buat benda lain lah kan. Oil and gas ke, kan, atau apa saja yang masih dalam skop civil engineering. Tak semestinya jaga site construction je. Kadang-kadang bosan juga jaga site kan. Saya kerja jaga site 8 bulan. Dah mula dah rasa bosan lah. Dan saya masa tu masuk consultant, saya buat design. Lepas tu saya buat design lah 8 bulan. Okey. So itulah. Di antaranya kita belajar ni, kita pun tahu juga tentang bidang kita. Lecturer dia akan ceritalah. Ini PLO tu. Kan. Yang dikatakan sebagai apa ni? Program learning outcome. Jadi apa yang pelajar dapat daripada apa yang dia belajar. Okey? Okey, yang kedua saya nak cerita sedikit tentang ketumpatan. Saya apabila menyentuh tentang ketumpatan. Okey. Kalau kita lihat apa yang saya terang tadi, 1 liter sama dengan 1 kilogram, saya cakap kawan. 1 liter sama dengan 1 kilogram. 1000 liter sama dengan 1 meter padu. Kalau ada kotak yang 1000 meter padu, tangki ke apa yang 1 meter padu, ni nak cerita tentang ketumpatan lah pada awak. Apa itu ketumpatan? Kadang-kadang kita ni belajar tapi kita pun tak tahu apa yang kita belajar. Tak boleh lah dalam silibus sekarang ni, bila student belajar, student dia kena tahu apa yang dia belajar. Okay, dia kena tahu apa yang dia belajar. Dia tak boleh belajar repek macam tu, tak boleh lah. Dia ada hak untuk tahu apa yang dia belajar. Okey, so dalam kita belajar, jodoh pula kotak ni. Okey, tak apalah audio sikit. Macam ni lah misal kata. Okey, ini adalah kotak.
Ini adalah kotak yang mana bentuk dia samalah. Dia punya dimensi dia sama. Iaitu tinggi dia 1 meter, lebar dia 1 meter, semua dimensi dia 1 meter. Dan dia punya panjang dia pun 1 meter. Maknanya semualah keseluruhan dimensi dia ialah 1 meter. So kotak ni, ada tak ni? Hello? Ya, Encik. Okey. So kotak ni kita katakan sebagai isi padu dia. Isi padu dia ialah isi padu dia ialah 1 meter. 1 meter padu isi padu dia. Panjang dan lebar dan tinggi isi padu . So isi padu kotak ni ialah 1 meter padu. Okey. Isi padu dia ialah 1 meter padu. Saya katakan tadi ialah 1 meter padu. Kalau 1 meter padu ni air boleh diisi, saya kata kat awak tadi . Air boleh diisi ialah 1000 liter. Saya beritahu awak. Dan 1 liter pula sama dengan 1 kilogram. Dan saya beritahu awak tadi kan, 1 liter pula sama dengan 1 kilogram. Maknanya dalam kotak ni 1000 liter, kalau 1000 liter dia boleh isi air. Bermakna dan kalau kotak ni, tangki ni boleh isi 1000 liter, bermakna kalau kita timbang air yang ada kat sini ialah 1000 kilogram, betul tak? 1000 kilogram. Sebab 1 liter 1 kilogram, 1000 liter 1000 kilogram. Itulah yang dikatakan sebagai ketumpatan air ialah 1000 kilogram per meter padu. Inilah yang jadinya ketumpatan air ialah 1000 kilogram per meter padu sebab kotak ni 1 meter padu. Ketumpatan ialah apa formula ketumpatan? Ketumpatan formula dia ialah isim bahagi dengan isi padu, isim per isi padu. Okey. So isim dia 1000 kg bagi isi padu 1 meter padu, itu yang jadi ketumpatan 1000 kg per meter padu. Kalau awak tak percaya, awak try ambil air 1 liter, awak pergi timbang. Tolak ngam berat bekas, awak akan dapat ngam-ngam 1 kg. Itu ketumpatan air ni, dia memang tak akan berubah. Nilai dia ialah 1000 kg per meter padu. Dia boleh dibuktikan melalui ujian makmal ataupun dia boleh dibuktikan melalui apa yang saya kira ni. Berdasarkan peniraan ni, kita boleh buktikan bahawa ketumpatan air ialah 1000 kg per meter padu. Okey, kalau air, bila awak belajar nanti dalam topik keapungan, kita akan menyentuh juga air laut. Ketumpatan air laut, berbeza sikit lah. Ketumpatan air laut ni dia tak sama lah dengan air biasa sebab dia ada kandungan garam. Ketumpatan air laut kita akan jumpa nanti, nilai dia ialah 1000 lebih lah nilai dia. Dia akan pergi 1100 mungkin hingga ke 1200. Tengok pada soalan lah, lebih tepat lagi sebenarnya 1100 tapi lebih tepat 1150. Tapi ada buku pakai 1100, ada buku pakai 1200, tapi lebih kurang tu lah nilai ketumpatan air laut lah. Kecuali lah Tasik Mati tu lah, itu lain lah. Itu lagi tempat lah. Okey.
Air laut nanti awak akan jumpa mana yang lebih tinggi dah nilai dia berbanding dengan ketepatan air yang biasa. Okey. So yang ni kita akan belajar dalam keapungan nanti, tapi yang dalam prinsip dalam hydrostatic force yang ni dia. Tentang gravity pun sama. Okey. Itu baru kita punya introduction tentang topik ni. Lepas tu mungkin minggu ni tak sempat nak pergi pengiraan, mungkin minggu depan saya akan masuk pengiraan. Okey, sebelum tu kita take 5 jap, saya nak ke toilet. Okey, kita sambung balik. Okey, jadi ini hydrostatic force at the end of this chapter. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Suara lecturer. Dengar, Cik. Okey, yang bawa suara budak-budak sikit. At the end of this chapter, students should be able to apply hydrostatic principle in the evaluation of total hydrostatic force acting of submerged surface. Okey. Identify central and center of pressure of yang dia cakap pasal center of pressure. Ini saya nak sentuh sikit. Apa yang dikatakan sebagai center of pressure dan sebagainya. Okey, saya sentuh kat sini lah. Sebenarnya daya ni bila kita belajar tentang daya, kita masa di tingkatan 4 dulu ataupun masa saya ajar awak dalam subjek fluid mekanik, saya katakan bahawa daya ni kalau minta tarifan daya, tapi jaranglah soalan mana ada tanya apa itu daya. Ada soalan tanya macam tak ada lah kan. Soalan akan tanya apa itu daya hidrostatik. So kalau awak tanya awak apa itu daya hidrostatik, awak jawab daya hidrostatik ialah daya yang dikenakan pada satu objek. Daya yang dikenakan pada benda yang pegung. Kan, daya yang dikenakan pada benda yang pegung, benda yang tidak bergerak. Kalau ikutkan adalah pergerakan, ini bukan tak ada pergerakan. Yang awak belajar orifis tu pergerakan lah, tapi pergerakan tu terlalu kecil. Jadi kita abaikan. Kita kata dia tak bergerak. So daya ni dia ada dua perkara dalam daya yang perlu awak tahu.
Yang ini selalu pelajar yang bukan aliran sains ni dia agak masalah sikit kat sini. Tentang hukum daya-daya. Hukum daya. Dia cukup bermasalah. Kalau yang aliran sains pun masalah juga. Sebab masa cikgu dia ajar form 4, form 5 dia tak fokus. Okay. So daya ni dia ada dua. Satu disebut sebagai magnitude. Magnitude ni nilai lah. Magnitude ni adalah nilai daya. Dan yang kedua ialah arah. Arah daya ni sama ada theta ataupun dia punya negatif positif dia. Ataupun nilai bagi negatif positif. Daya ni dia tak ada negatif positif sebenarnya. Tapi kalau wujud negatif ataupun positif, nilai negatif positif tu, itu sebenarnya adalah arah dia. Dia tak adalah daya negatif. Ada daya negatif? Tak ada kan. Daya lah kan. Apabila adanya suatu daya, maknanya daya kalau ikut positif lah. Tapi negatif dan positif dia ni ialah arah daya tu. Nilai daya tak ada negatif. Kan? Contohnya awak tolak kawan awak. Awak tolak, awak tumbuk kawan awak. Daya yang awak guna tu macam mana? Daya tu ialah mg lah. M ni awak kena timbal lah penumbuk awak tu. Darab dengan berapa kelajuan dia. Ya, bukan G lah, V ya, mg. Darab dengan V. Laju penumbuk awak tu kan. Itu yang orang belajar Tomoy yang kata penumbuk 5 kilo, penumbuk 10 kilo tu. Bahasa orang kampung lah. Tapi sebenarnya penumbuk ni dia bergantung kepada kalau kita tumbuk orang lah. Bukan saya nak ajar orang tumbuk. Tapi dari segi konsep dia penumbuk ni, dia bergantung kepada siapa yang tumbuk tu. Dia punya penumbuk dia tu berapa berat penumbuk dia tu. Dan berapa kelajuan dia tumbuk. Kalau awak belajar dalam Tomoy, tak ambil kira lah faktor berapa berat penumbuk tu, tak ambil kira. Sebab kadang-kadang orang gemuk pun penumbuk tu perlahan kan. So dia ambil kira kekuatan penumbuk. Kekuatan dan kelajuan penumbuk. Itu yang dia ambil kira dua. Maknanya daya lah. Daya. Kekuatan dia. Tenaga dia. Tenaga tumbukan. Kadang-kadang orang ni penumbuk dia laju tapi dia tak ada tenaga. So kena badan orang pun macam lembek je dah apa kan. Tak ada apa, tangan dia yang patah. Tak ada tenaga. Kan? So dia tak ambil kira lah. Tapi kalau kita nak kira daya, biasanya kita akan ambil kira berat dia, jisim dia. Tetapi kalau kita belajar lebih jauh lagi, dia akan ambil kira tenaga. Itu yang kata tenaga tu. Hilang tenaga, tak hilang kehilangan tenaga. Okey. So maknanya kalau kita tumbuk pun, dia adalah nilai daya yang dikenakan. Okey. Jadi nilai daya yang dikenakan tu, kita tengok pula orang yang kena tumbuk tu. Orang yang kena tumbuk tu sebab dia menghasilkan momentum, pelanggaran kan. Tangan dia langgar perut orang tu. Kalau orang tu pun badan dia kurus, kan, dia pun badan pun macam cicak kubing kata, kena sekali dah tumbang dah. Cuba dia tumbuk orang gemuk. Orang gemuk kan, dia tumbuk pun tak jadi efek. Sebab apa? Sebab daya yang dihasilkan oleh badan orang gemuk tu lebih besar. Dia tak ada efek. Kalau dia menangis, tiba-tiba dia duduk, itu sebab dia manja. Bukan sebab dia jatuh kena tumbuk tu, tak. Sebab dia manja kan. Kena sekali tu, dia duduk bawa pensel. Nangis kan. Itu lain lah cerita dia. So, maknanya daya tu ada. Adakah kata penumbuk, saya tumbuk dia dengan kekuatan negatif 10 Joule atau 10 Newton? Tak ada lah kan, mana ada. Okey. So, maknanya penumbuk ni, dia tak ada nilai negatif. Yang ada arah. Awak tumbuk, positif. Kawan yang gemuk tadi tumbuk balik, negatif. Okey, arah dia je. Negatif positif, arah yang berlawanan. Okey, dia tak ada nilai. Negatif positif hanya arah. Okey. Dan satu lagi yang menentukan ni ialah nilai theta. Waktu awak tumbuk dia tu, mungkin awak lebih tinggi daripada dia. So awak terpaksa mengukuhkan penumbuk awak ni. Awak halakan berapa darjah. Misal kata 45 ataupun dia lebih tinggi, awak halakan 30 darjah. 90 darjah. Tumbukan tepat. 90 darjah. Kan? Itu adalah arah.
Okey. So daya ni dia ada magnitud dan arah. Okey. So daya ada magnitud dan arah. So daya-daya yang kita sebut ni sebenarnya dia adalah daya paduan. Okey, dia adalah daya paduan. Sebab tu dalam hukum daya, awak akan jumpa daya ni pada F, X, Fy. Yang ni kita akan jumpa dalam hydrostatic force. Saya ingat dulu masa saya ajar dalam subjek ni, chapter terakhir kan, masuk bab momentum, saya nampak ramai yang tak faham tentang yang kita belajar tentang Fy, Fx ni. Kan? Saya pun tak boleh kata apalah, awak tak faham, awak macam mana. Rupa-rupanya masuk hidrolik jumpa juga, benda sama. Ya, tetapi bukan kes momentum lah, iaitu kes hydrostatic force. Hydrostatic force. Ada tentang Fy, Fx. Kalau awak pening, tak boleh kata apalah. Tapi saya akan cubalah kan, cuba explain. Macam semester lepas juga, saya cuba juga explain. Tapi apabila buat pada layar alternatif, ramai yang tak jawab. Tak faham, tanya sebab apa? Tak faham je apa benda Fy, Fx ni. Dan arah tu kena tambah tolak kan. Kenapa pula daya ni jadi negatif, jadi positif kat sini. Dan dia kata tak faham je. Senang-senang tak payah jawab lah, jawab soalan lain lah. Tetapi subjek ni, nak tak nak dia soalan pilihan, awak kena hadap lah. Benda ni kena hadap. Okey, arc ni adalah daya paduan. Ataupun biasa kita tak pakai arc, kita pakai F juga. Kan F. Mana F? Ni F. Ni daya paduan tu. Ini bukan daya ni. Daya berlaku di setiap titik ni ada daya. Tetapi daya yang mewakili daya. Maknanya dia yang paling besar. Daya yang mewakili daya ni, dia ni F. Yang lain tu kita abaikan. Kalau daya ni pada anak panah ke sini, bermakna daya ni negatif F. Pada paksi Fx. Negatif Fx. Daya ni kalau tengok pada gambaran ni, dia adalah negatif Fx. Sebab anak panah ni. Okey, sebab anak panah. Sebab positif dia ke kanan. Kalau anak panah ke kiri dia negatif. Apa pula daya pada Fy? Daya pada Fy dia equal to 0. Dia tak ada. Sebab dia betul-betul cross pada paksi kosong pada Fy. So dia tak ada. Okey, kecuali daya yang dikenakan pada dasar dia ni ialah negatif Fy. Tetapi pada Fx dia adalah 0 sebab dia betul-betul cross pada paksi kosong pada paksi F, pada paksi X dia. So dia tak ada daya Fx. Ni adalah Fy. So boleh tak kalau dalam soalan dia pakai Fy? Boleh? Kalau pakai F boleh juga. Sebab F adalah hasil tambah Fy dengan Fx. Walaupun Fx dia kosong, Fy dia nilai samalah dengan F. So tak kisahlah awak nak pakai F ataupun awak nak pakai Fy. Yang ni awak nak pakai F atau awak nak pakai Fx, terpulang pada awak. Tak ada masalah. Okey? Tu yang kita nak kena faham tentang daya. So ini adalah magnitud. Arah tu apa pula? Arah tu berlaku di sini. Arah daya. Berlaku di sini. Dia punya nilai theta dia. Okey. Ada dalam nota. Kita tengok. Awak tengok 21 page je. Tak banyak pun. Sekejap je. Ni baru introduction. Baru ni cerita konsep dia je. Tak masuk pun lagi ni. Okey. Ni tengok ni ada. Tu yang saya kata tadi. Dia ada nilai dia. Pada paksi Y, pada paksi X ni ada. Okey. Saya nak cari theta tu ni. Okey. So ini adalah theta. Theta ni ialah arah dia. Arah dia. Ni pun anak panah juga ni. Ini pun anak panah. Dia daya ni dia ada anak panah. Sebab anak panah ni akan menunjukkan arah dia. So kalau dia di sini, so dia adalah positif pada paksi Y dan positif pada paksi X. Kalau anak panah ke sini, dia positif pada paksi Y, negatif pada paksi X. Kalau dia ke bawah ni, dia adalah positif pada paksi X tapi negatif pada paksi Y. Kalau dia ke sini, dia negatif pada paksi Y dan X. Itu adalah arah daya yang kita belajar masa di form 4 dulu lah, subjek fizik. Okey. So ini kena tahulah. Dan juga persamaan
Hukum vektor, dia mengatakan bahawa dalam hukum vektor yang kita belajar masa form dulu, ada belajar hukum vektor. Hukum vektor mengatakan ialah daya paduan ialah hasil tambah daya pada arah X dan arah Y. Ini dia. Apa yang dinyatakan yang F. Sama vertikal dengan horizontal F. X dengan Y sama je. Tak payah ambil yang ni lah. Saya ambil yang XY. Ada sini. Semua tak ada. Maknanya kita jumpa balik benda yang saya pernah tekankan pada awak satu masa dulu. Hari ni kita jumpa. Tak ada ambil lah. So ini yang dinyatakan dalam hukum vektor. Mengatakan bahawa F ni adalah F ni adalah Fx tambah dengan Fy. F vertikal tambah F. Ini Fx, Fy tambah dengan Fx. Ini horizontal, ni vertikal. Sama je, sama. Awak nak pakai sini Y ke S ke V hash itu depend lah pada awak, tak kisah. Okey. Dan yang kedua, ni punca kuasa, ni tanda ni sebenarnya adalah punca kuasa ni. Di garisan ni ke atas ni. Okey, dia atas ni. Dia punca kuasa. Punca kuasa. Itu adalah dinyatakan oleh vektor. Dan yang kedua ialah ini magnitude dia. Daripada paduan ni adalah magnitude. Dan yang kedua ialah dia punya arah dia. Arah dia. Ini adalah arah dia. Theta ni sama dengan juga dengan tangent Fy per Fx. F vertikal bahagi dengan F horizontal, Fy bahagi dengan Fx. Okey. So, awak dapatlah. So, tak kisah awak nak pakai mana-mana istilah pun boleh pakai, tak ada masalah. Horizontal ni maksud dia inilah horizontal. Vertikal ni bugak. Bugak ni inilah dia bugak. Horizontal tu maksud dia ufuk, mengufuk. Mana-mana nak pakai pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey. So itu dia ada dia punya magnitude dan arah dia, magnitude dan arah. Dan dalam persamaan ni, hydrostatic force ni, formula yang awak kena hafal ada dua formula saja dalam chapter ni. Tak adalah satu masa awak belajar fluid mechanics tu. Dalam satu chapter tu awak jumpa macam-macam formula. Ni tak macam tu lah. Ni tak banyak formula dia, tapi dia banyak bermain dengan konsep-konsep dia lah. So apa formula yang awak akan jumpa ialah formula ni. Apa ni? P sama dengan rho GH, tu awak tak perlu hafal sebab dalam fluid mechanics dulu pun awak dah guna formula tu kan, tak biasa. Takkan tiba-tiba pula kan cakap lupa kan. Benda baru lagi. Ni tak lupa pula formula dia. Inilah tapi saya nak yang original punya formula, bukan formula terbitan. Ni ya, dia punya formula dia. Ni dia, yang ambil ni. Ini formula original dia. Iaitu formula tentang hydrostatic force. Okey, ini adalah formula bagi hydrostatic force. Dan ada satu lagi formula iaitu center of pressure. Okey. So tadi saya dah terang pada awak tentang apa itu hydrostatic force dan bagaimana formula ni didapati pun saya dah terangkan pada awak kan. HC ni. Okey, so saya nak pergi pada lebih detail lah tentang formula ni. Sebelum kita masuk pada chapter ni, kita kena faham tentang penggunaan formula ni dan apa benda formula ni sebenarnya.
Okey, kalau daripada apa yang saya sebut tadi, saya ambil gambaran empangan ni lah. Saya ambil gambaran empangan ni. Sama je mana-mana pun nak ambil tangki pun boleh juga. Okey. Kalau saya ambil gambaran ni dan hash F yang saya kata tadi, berlaku hydrostatic force ni, padam ni. Okey. So hydrostatic force ni, saya katakan bahawa dia adalah daya paduan di antara banyak-banyak daya yang terasi kat sini. Ada satu daya paduan. Dan daya paduan tu kita beranggapan bahawa daya itulah dia punya daya paduan dia. Itulah hydrostatic force dia. Maknanya bukan dia berlaku kat situ saja, dia berlaku di semua part. Okey, cuma tanggapan kita saja untuk memudahkan kita buat analisis. So kita kata bahawa berlaku di titik tu. Maknanya dekat situ berlakunya daya yang paling besar dekat situ. Berlaku di yang paling besar. Dia mewakili lah, maknanya daya paduan tu berlaku dekat situ. Yang paling besar. Lepas tu awak tanya pula, cik kata kat bawah paling besar. Betul lah kat bawah, tapi bawah tu titik kat mana? So tak kisahlah mana-mana pun. So ni formula yang kita pakai. Rho ni adalah ketumpatan air lah. Sebab subjek tu subjek air kan. Rho ni ketumpatan air. G9881. Hc ni ialah kedalaman sentrol. Kedalaman sentrol. Okey. Kalau dekat sini, kalau kita lihat pada empangan ni, HC dia berlaku dekat mana? Saya tengok. Saya tunjuk pada bawah. Dan juga A. A ni ialah luas. Okey. F ni yang saya cakap tadi lah. Daya tadi adalah daya yang mewakili daya-daya lain. P ketumpatan, G kecutan graviti, HC. HC yang berlaku di empangan ya, di empangan ni HC yang berlaku dia ialah kalau di empangan ni dia adalah tengok ni paras air ni paras air, dia adalah kedalaman sentroid tu. Kedalaman sentroid bagi empangan ni ialah di tengah-tengah ni. Di tengah-tengah ni di antara paras air ke dasar empangan ni. Ke dasar empangan ni. Okey, di tengah-tengah dia ni, ini adalah kedalaman sentroid. Okey. Ya. Saya alihkan kat sini. Daripada sini ke sini, itu adalah ini sekarang dah nak panas. Ya, saya buang. Panas ni kita kena buang. Okey, ini adalah kedalaman sentroid. Kedalaman pusat tekanan. Pusat jasad, sorry. Kedalaman pusat jasad. Okey, macam awak lah kan. Badan kita, bukan awak saya sama. Badan kita pun ada pusat tu tak? Kat tengah-tengah, kat perut kita tu. Lubang tu. Macam telaga tu, tu pusat. Pusat ni ialah di tengah-tengah jasad kita. Dia settle tu, bukan suka-suka situ. Dia menunjukkan bahawa badan kita, situlah pusat dia. Okey? Bukan kat kaki je, situ pusat dia. Maknanya di tengah-tengah jasad. Samalah jasad mana pun, cuma tak berlubang lah. Jadi kita kena tahulah, kita kena ukur dia. So macam mana nak ukur? Ini salah satu teknik yang saya tunjuk. Bahawasanya kita kena cross dia. Cross dia, di tengah-tengah ni adalah pusat dia. Pusat jasad yang tenggelam tadi. Yang tenggelam itu adalah HC ataupun kita pakai HS, sama je. Kalau awak tengok ada buku yang pakai HC, ada setengah buku pakai HS, sama je. C ke S ke stand for centroid. Centroid jasad. Okey, itu satu. Yang kedua, luas. Luas ni luas apa? Luas ni ialah luas permukaan empangan ni lah, kalau empangan. Dan macam mana nak darat luas? Kita tahulah dalam dia, panjang ni tahulah panjang empangan. Luas dia, empangan ni dia bukan macam selai kertas. Empangan ni, dia ada jarak dia kan. Jarak dia ni
berapa? Dia kalau kita lukis 3D lah kan. Kalau kita lukis gambaran 3D, dia adalah jarak dia. So jarak dia ni lah luas dia, iaitu tebal empangan ni, panjang, darat, lebar. Kita dapatlah luas dia. So luas ni darat dengan ni. So kita dapatlah nilai F dia. Rho 1000, darat G 981, darat HC ni yang ni cross dalaman dia ni, HC darat dengan A ni ialah luas dia. Dan luas luas yang bersentuhan dengan air. Sorry ni. Salah ni, padam ni. Padam bukan luas kat sini bukan luas permukaan empangan, tetapi luas kawasan yang bersentuhan dengan air. Ni kat sini luas kat sini. Luas kat sini. Berapa keluasan ni? Surface ni. A ni ialah luas surface. Berapa? Kita dapatlah dia punya apa nama ni, nilai F dia. Okey. So satu lagi, senyap ni ada tak ada ni? Cuba respons ni. Ada. Okey. Ada. Satu lagi formula yang kita pakai, formula ni. Tak muat lah pula. Nampak kat sini lah, sebab tak muat. Okey, HP. Apa itu HP? HP ni biasanya dia berada di bawah HC. Ni yang saya lukis ni. Anak panah ni kan, yang saya padam ni. Saya kata F ni dia mewakili daya-daya kan. Saya beritahu awak kan. F ni mewakili daya-daya. Saya kata F ni ada kat sini, saya cakap tadi. Lepas saya padam sebab saya nak terang pasal ni. Okey. HP ni biasanya berlaku di bawah HC. Biasanya. Lepas tu saya kata HP ni berlaku di bawah. Tapi bawah mana? Kan? Bukannya bawah sekali ni kan. Tapi bawah mana kan? Tak tahu. Ni yang kita nak belajar ni. So HP ni kat mana? Ini yang kita belajar. Kat mana HP ni? Di kedalaman mana berlaku HP ni? So HP ni pula ialah dia adalah kedalaman di tengah-tengah yang berlaku F ni, dinding ni ke permukaan air. So HP ni nilai dia lebih tinggi lah daripada HS. Dia nak lukis ni tak ada ruang. Tapi ni lah. So HC ni berlaku di sini. Okey, jarak dia ialah daripada permukaan air. F dia kecil sini. Okey, so dia kat sini lah. Dia kat sini. Tengah-tengah anak panah tu ke sini. Itu yang berlakunya HP. Okey, ni yang berlakunya HP. Ni HP. Tu yang atas tu ialah HS. HC, yang ni HP. HP berlaku ni. Kedalaman ke titik F lah. Titik F. Ni F lah. F dia. Awak kena faham tu. Apa itu HP? HP ni kita tak boleh nak ukur lah. HC memang kita boleh ukur. Awak tahu berapa kedalaman ni. Bagi 2, tu dapat HC kan. Tapi HP ni kita tak boleh ukur. Dia ada, macam mana nak tahu HP ni? Formula. I ni apa? I ni momen luas kedua. Formula dia lah. Ada formula, ada table dia. Momen luas kedua permukaan ni lah. I. Kita, kalau F ni ada sudut, ni tak ada sudut, kita ni kosong. HC ni. Yang saya ajar tadi HC. Darat A tambah dengan HS. Dia buat pening pula. Sekali dia guna HC, sekali dia guna HS. Ni menyebabkan sudah pening. Ya, betul-betul lah saya kata HC sama HS, dia pakai dua-dua. Kalau kita pakai HC, kita pakai HC lah kan. Sejak pakai HS, sejak pakai HC ni tak boleh lah. Pening lah setuju kan. So, kita pakai salah satu lah. Kalau kita nak pakai HC, kita pakai HC. Sebab sama je, centroid itu dalam bahasa Melayu. HS tu biasa dalam buku bahasa Melayu. HC biasanya dalam buku bahasa Inggeris. H tu HC, centroid. So, untuk kes ni, macam ni lah. Lupa dia. Okay. So, balik semula pada penerangan saya tadi. Identify centroid and center of pressure. Sama punya surface, permukaan yang tenggelam. Macam tadi lah. Itu saya dah identify. So, dia banyak
Kiss. Okay, dia ada banyak kiss. Bukan kiss yang macam tu je. Kalau tengok sini, ini hydrostatic force. Okay, dia cerita tentang hydrostatic force kat sini. Awak boleh baca, saya malas nak baca. Okay, maknanya hydrostatic force ni dia berlaku di semua titik lah. Dia akan berlaku di semua titik. Okay, dia ada terang pada awak. Kan? Dia berlaku di semua titik. So, cuma yang apa yang kita ambil ialah yang kita katakan sebagai daya paduan dia lah. Maknanya yang mewakili keseluruhan. Kan? Yang mewakili titik. Okay. P stand for pressure, A area, over. Area ni adalah kawasan yang bersentuhan, kawasan yang basah, yang bersentuhan dengan air. Okay, hydrostatic pressure. The pressure water hydrostatic pressure is prinsip always. Okay, ni prinsip ni awak kena tahulah. Bacalah prinsip ni. Tekanan ni merujuk kepada kedalaman air kan. Ya betul lah tekanan ni. Kan. Kalau awak belajar, saya dah cerita pada awak tentang ada gambar nota kuliah masa semester 3 tu kan. Tentang sebab bumi dan sebagainya. Memanglah tekanan ni merujuk kepada di bawah permukaan air, bawah wujud tekanan. Kalau awak duduk di angkasa lepas, mana ada tekanan? Di sana tekanan zero. Kan? Tekanan di sana zero. Sebab tu apabila awak pergi ke angkasa lepas, awak boleh terapung-apung sebab sana tak ada tekanan. Tekanan berlaku di permukaan bumi adalah tekanan atmosfera kan. Di langit tu, bukan di langit lah, di awang-awangan tu adalah. Sebab tu orang pun boleh jatuh. Naik panjat pokok kelapa adalah tekanan, takkan duduk atas pokok kelapa dah tak ada tekanan, tak. Tekanan ni tak ada apabila dia, kalau rujuk balik, nilai tekanan di permukaan bumi ialah 1.1 kilopascal, saya kata kawan. Tekanan zero di angkasa lepas. Di lapisan atmosfera memang ada tekanan. Lepas tu orang panjat pokok, dia boleh jatuh sebab ada tekanan. Kalau tak orang panjat pokok kelapa, dia tak jatuh lah kan. Dia terbang di awang-awangan macam tu, dia macam burung. Tak, dia boleh jatuh sebab ada tekanan. Tetapi kalau awak berada di angkasa lepas, tak ada tekanan lah. Tetapi kita ni dalam civil engineering, kita beranggapan di darat, yang macam saya lukis ni, kita beranggapan, tanggapan kita saja lah, bukan semestinya. Ini tak betul lah, sebenarnya tak betul. Kita beranggapan bahawa di permukaan air tekanan kosong. Maksudnya apa? Maksudnya tak ada udara. Tak mungkin lah kan? Tak mungkin lah di permukaan air awak tu berada di awang-awangan kan, terapung macam di angkasa lepas. Angkasa lepas boleh lah kan? Kalau awak tengok balik nota, saya lukis gambar bumi. Masa awak semester 3 tu kan, nota kuliah, saya bagi tunjuk. Kalau saya nak explain balik, ambil masa sejam. Jadi awak boleh rujuk balik nota dulu. Saya cerita tentang tekanan toluk dan sebagainya kan. Bahawasanya tekanan tu ada, tapi kita sifarkan dia. Untuk memudahkan kita membuat analisis tentang tekanan. So dekat atas ni kita sifarkan dia. Sebab formula yang kita pakai, formula P sama rho GH tadi. So atas ni sifar kita kata. Tapi bukanlah atas ni betul-betul sifar. Kalau atas ni betul-betul sifar, awak pun tak payah beli motor nak pergi poli kan. Awak terbang je sebab tak ada tekanan, boleh terbang. Semua orang boleh terbang. So tak adalah, ada tekanan. Okay. So itulah yang disebut dalam nota ni. Dia kata bahawa pressure depend only on the depth of water above the point in question, not on the water surface area. Bukan pada permukaan air, dia kata, tapi di bawah permukaan air. Okey. Ini di antara prinsip-prinsip yang kita belajar lah di dalam hydrostatic. Pressure increase in direct proportion to the depth of water. Yang ni yang saya terang tadi. Maknanya dia berkadar langsung. Berkadar langsung dengan nilai H sehingga menyebabkan profil tekanan ni pun berbentuk segitiga macam ni lah. Maknanya tekanan di bawah ni paling tinggi berbanding dengan tekanan dekat atas. Itu adalah prinsip-prinsip dia. Okay, pressure in the continuous volume of water is the same at all points that are at the same depth of elevation. Sama juga, pressure at any point the water at the all direction at the same magnitude. Okay, dia mengatakan bahawa tekanan ni dia kata pada semua titik kan, pada semua titik.
nilai dia sama. Maknanya dia memberi nilai tekanan yang sama. Sebenarnya taklah. Depend pada formula ni lah. Maknanya tekanan berbeza-beza. Okey, dia beranggapan sama tu. Maksud dia ialah pada satu titik ke satu titik yang lain. Itu sama. So, jadi tekanan yang kita ambil nilai ni, F ni ialah tekanan yang mewakili semua titik. Itu maksud dia. Tekanan yang mewakili semua titik. Okey. So, ini formula. Saya dah terang tadi formula ni. So, tekanan yang kita pakai unit dia ialah Newton per meter square. Dan juga Pascal. Satu lagi nak sentuh sebelum saya lupa. Masa dah tamat. Yang ni pun pelajar selalu keliru ni. Ini saya nak kena terang juga sini. Saya lupa tadi nak explain tentang F sama dengan mg. Ini penting ya. Tentang daya. Daya ni. Okey, daya. Saya katakan daya ni nilai dia F. Saya beritahu kan. F sama dengan M darab G. Okey. Ataupun kita kata daya ni kita pakai unit Newton tu tak? Atau kilonewton. Tapi Newton lah. Newton. M ni adalah jisim tu tak? M ni adalah jisim. Apa unit dia? Apa unit M? Unit M ni ialah dan darat dengan percutan graviti. Darat dengan percutan graviti G. Jisim M ni darat dengan percutan graviti G. Okey. M ni, jisim ni unit dia ialah kilogram. Ni saya kena beritahu ni. Sebab terlalu kerap student salah. Okey. Unit kilogram darat dengan percutan graviti unit dia yang tadilah meter per second kuasa 2. Percutan kan, meter per second kuasa 2. Dia jawapan dia ialah dalam bentuk Newton. Jawapan dia dalam bentuk Newton. Okey. Banyak student dia pakai ni kadang-kadang gram. Gram darat dengan graviti kan. Dia sepatutnya tak boleh pakai gram. Dia sepatutnya kena pakai kilogram. Faham tak faham maksud saya ni? Kat sini ya, dia nak cari daya. Misal kata soalan bagi 20 kilogram. Dia soalan bagi, contohnya soalan bagi 200 gram. Dia ambil je 200 gram darat dengan 9.81. Contoh dia lah. Dia buat macam ni. 200 gram darat dengan 9.81 dan dia pun kira berapa dia punya. Sekejap saya tahu masa dah nak habis. Saya nak kena beritahu ni sebab ni kesilapan yang selalu berlaku. Walaupun banyak kali ditegur tapi dia masih lagi berlaku, tetap berlaku. 9.81, so dia pun buatlah jawapan dia ialah 1962 Newton. Itu salah. Salah lah kan? So jawapan dia ialah salah. Kan? Yang macam ni jawapan dia ialah salah. Sebab apa salah? Sebabnya dia sepatutnya pakai kilogram. Sepatutnya dia pakai kilogram, dia bukan pakai gram. Sepatut yang berlakunya ialah dia kena convert kepada kilogram 0.2 gram. Barulah dia darat dengan percutan graviti 9.81. Kan? Barulah dia kira berapa, barulah dia boleh kira berapa jawapan dia. Kan? Sepatutnya lah. So jawapan dia ialah 1.962. Dia pun jawab kilo Newton. Kan? 1.92 kilo Newton.
Kan? Salah lah. Ini pun salah. Mana boleh 1.2 kilonewton. Ini pun salah. Yang betulnya ialah jawapan yang betulnya ialah 1.92 Newton. Kilogram gisim darab dengan 9.81, jawapan dia ialah dalam unit Newton. Kadang-kadang student kata, cik kenapa? Bukan kilonewton ke cik? Dah kilogram? Kilogram darab 9.81 mesti jawapan dia kilonewton. Tak. Walaupun kilogram darab 9.81, jawapan dia ialah Newton. Jawapan dia Newton, bukan kilonewton. Kan? Contoh dia, berat badan awak. Contoh dia berat awak. Kan? Saya nak beritahu yang penting kat sini ialah daya. Daya tu apa? Daya tu sebenarnya sama lah dengan berat. Daya dengan berat sama kan? Ada orang kata tak sama. Apa pula tak sama? Samalah. Daya unit dia apa? Newton. Berat unit dia Newton kan? Kalau berat awak, memanglah awak cakap kilogram kan? Yang kilogram tu gisim. Kena faham betul. Berat, gisim, yang kilogram tu gisim. Itu bukan berat tu gisim. So kalau awak nak kira berat awak kan? Berat badan awak lah. Berat badan. Awak kata 80 kilogram, itu bukan berat. Itu gisim. Dia terbalik ya. Kalau engineering, berat tu ialah Newton. Gisim tu kilogram, berat tu adalah Newton dalam engineering dia. Tapi dalam life, kalau doktor tanya awak, berat awak berapa? Awak jangan jawab dalam bentuk Newton. Awak jawab dalam bentuk kilogram kan. Berat saya, awak kata 65 kilogram. Betul lah. Kan? So berat awak bisa kata 65 kilogram. 65 kilogram, awak perlu nak dapatkan gisim awak kan. Nak dapat berat. Ni gisim 65 kilogram, nak dapat berat. Berat masa cepat saya dah cepat awak kena darab dengan 9.81. Ini engineering dia tak sama dengan medical. Doktor punya istilah tak sama. Doktor berat kilogram. Kita engineering berat dalam bentuk Newton. So 65 darab 9.81, awak akan dapat jawapan awak ialah 637.65 Newton, bukan kilonewton, Newton. Kalau nak jadikan dia kilonewton, awak kena convert lah. Jadikan dia dengan kilonewton, awak kena bagi 1000, barulah dia akan keluar jawapan dia dalam kilonewton. Maknanya 0.638 kilonewton. So ingat tu ini banyak kesilapan yang student buat, termasuklah geng kelas awak masa saya mengajar ni. Kilogram dia darab 9.81, jawapan kilonewton. Salah, jawapan dia Newton. Nak jadi kilonewton kena bagi 1000, kena convert. Barulah dia boleh jadi. Kalau tak, dia tak boleh jadi. So masa pun tinggal 2 minit saja lagi. Kan? Awak pun nampak macam dah bosan. Kalau awak rasa nak belajar dengan lecturer lain, boleh. Sebab sistem kita sekarang ni boleh. Beritahu saya je, awak boleh masuk join kelas lecturer lain. Dengan syarat, awak punya jadual tak redundant lah. Kalau jadual awak bertindak, tak boleh lah. Kalau jadual awak tak bertindak, boleh lah. Awak nak rasa lecturer lain. Mungkin dah bosan kot. Jumpa saya, Hydro jumpa saya, bosan awak cakap. Nak jumpa orang lain pula. So ada apa-apa nak tanya sebelum kita end live? Ada tak ada? Tak ada, Cik. Agak lah. Tak ada di sini. Okey. Itu saja daripada saya. So saya minta maaf minggu lepas. Cik. Ya. Apa? Jalan kiri tadi tu boleh hantar kat tu, Cik. Apa dia? Hantar kat grup. Jalan kiri tadi tu.
Di center. Jadi center tadi. Okey, baik Encik. Macam biasalah saya memang setiap kali kelas saya hantar satu. So saya minta maaf minggu lepas saya tengok vaksin. Saya cancel 3 jam. Masa saya balik daripada vaksin tu saya ingat nak sambung. Masa tu saya vaksin pukul 3, pukul 4 dah habis. Pukul 4 tu dah ada kat rumah. Saya vaksin pukul 3, pukul 4 dah ada kat rumah. Saya ingat saya dapat kelas tapi tak boleh. Sebab saya lepas kena second tu saya jadi pening. Jadi tak stable. Sebab saya ada darah tinggi kan. Tak stable. Saya demam tu. Tak demam, tapi pening lah 2-3 hari sebalik kerja. Efek vaksin tu Encik. Efek vaksin kan. Vaksin dia punya efek dia kan. Jadi sesak nafas. Malam tadi pun sesak nafas lagi. Dah seminggu dah. Dah 2 terus. Malam tadi saya sesak nafas dah. Tiba-tiba tersedar tu. Nafas ke mulut kan. Tapi okey lah lepas saya dah sedar saya boleh nafas lah. Kan. 3 kali dah sesak nafas. 3 kali dah. Tak nafas. Tapi itulah. Efek dia lah mungkin lah kan. Saya pun tak tahu sangat. Tapi tak apalah. Saya yang hati saya nak minta maaf kepada awak. Sebab masa tu boleh kalau nak buat. Tapi masa tu saya pun tak stable lah. Kadang yang dia punya pening dia tu lain macam. Rasa macam berputar. Seluruh tu berputar. Bukan pening biasa dah tinggi ni tak ada apa sangat. Kan, cuma pening-pening dah tinggi ni biasa macam tu je. Tapi ni memang betul-betul kau-kau ni. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Terima kasih, Cik. Terima kasih Encik. Terima kasih, Cik. Terima kasih Encik.